So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Hilmi. Hari ni biasanya aku kat belakang takbir. So hari ni aku kena ke depan dalam video. Aku tak tahu nak cerita pasal apa. Sebab kalau cerita pasal kereta ke, pasal alam ke tu semua dah common, biasa. So aku hari ni nak cerita pasal tradisi. Pasal tradisi orang Jawa. Sebab aku orang Johor dan banyak orang Jawa kan. So aku start cerita pasal kuda kepang. Kuda kepang ni banyak lah dekat kawasan yang banyak orang Jawa seperti Johor, Sabah. Pasal permainan kuda kepang ni, untuk main kuda kepang, satu gelanggang dia ada 9 pemain dan satu kuda putih. Untuk muzik dia ni, kalau korang dengar, memang meremang lah. Jadi untuk main kuda kepang ni, setiap orang yang main dia mesti tangan dia, kaki dia ikut irama muzik tu lah. Dia akan menari, bukan secara, orang kata awal-awal tu mungkin kita tengok secara biasa lah. So bila dah middle part dan akhir-akhir, diorang akan jadi liar. Akan keluar dari gelanggang, cari mangsa. Sebab diorang cakap sepada sedar. Untuk permulaan untuk mencuburi bidang kuda kepang ni, diorang kena bertapa atau dipanggil sebagai parti geni. Parti geni bermaksud celik malam. So para pencubur bidang ni kena bertapa secara bertapa di dalam kebun ataupun di pokok besar, di hutan-hutan lah, untuk mendapatkan isim. Isim tu pendamping. Pendamping ni diorang akan dapat apabila diorang sedang bertapa. Pendamping tu akan diorang dapat dalam bentuk binatang seperti barungan. Barungan tu beruk, harimau, monyet atau kuda. Ada yang kata kuda kepang ni satu tradisi yang haram. Sebab dia orang kena membuat ritual-ritual yang tertentu, seperti bertapa lah, bakar kemenyan. Kalau kita bakar kemenyan kan kita tahu malu-malu halus suka bawa kemenyan kan. Aku nak cerita sikit tentang parti geni ni. Parti geni lah ritual bertapa yang mereka lakukan bermula daripada pukul 12 malam sampai subuh hari tu juga. So lama ada orang akan bertapa pagi tu. Apa yang diorang buat kat situ ialah diorang duduk sambil berwirid dan membaca mantra-mantra lah untuk manggil aura-aura alam gaib ni. So yang akan datang kepada diorang adalah pendamping-pendamping yang random. Kalau harimau, dia akan datang dengan menyapa seperti ekor harimau kat muka. Lepas tu kalau monyet, diorang tiba-tiba diorang tak sedar dan diorang akan menari seperti monyet. So ketika buat ritual ni, kalau diorang takut, bukan diorang takut lah, kalau parti geni ni, ketika diorang buat ritual, diorang akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kalau diorang lari, maksudnya diorang tak dapat lah tu, dia kena sampai habis. Ataupun diorang tertidur, ya, sebab malam kan gelap, dia tak boleh, keadaan tu ketika bertapa tu dia tak boleh terang sangat, dia tak boleh terang bulan orang panggil. Dia kena betul-betul gelap. Macam kita duduk kat dalam hutan, betul-betul tak ada lampu, macam tu lah. Diorang kalau lari, memang diorang takkan dapat. Diorang kena buat semula lah daripada awal. Untuk melakukan ritual parti geni ni, awal-awal dia akan bakar kemenyan dan sebagainya untuk menghasilkan asap. Kat situ dia akan letak kelapa, pisang, padi, minyak wangi, telur dengan ayam hidup. So itu awal-awal untuk bagi diorang semangat kan. Lepas tu diorang akan ke hutan untuk mencari aura-aura, mencari, macam cakap apa, dia nak cari isim lah. Before satu hari sebelum diorang melakukan ritual parti geni ni ataupun bertapa, diorang kena berpuasa 1 hari. Kalau kita puasa 1 hari daripada pukul 6 pagi sampai pukul 7, betul? Okey.
diorang kena berpuasa daripada subuh hingga ke subuh. Maksudnya subuh start, okay. Lepas tu start ke 12 tu, 12 malam diorang bertapa sampai 12 subuh tu, baru diorang boleh makan balik. Yang menjadi misterinya sekarang ni, hanya orang yang ada isim tu sendiri akan dapat tengok dia punya, orang kata apa, dia punya pendamping. Kalau dia punya pendamping monyet, dia dapat tengok monyet dia lah. Kalau ada harimau, dia dapat tengok harimau dia. Orang lain tak boleh. Itu misterinya. Memang dah ramai yang buktikan lah, orang-orang Jawa, orang-orang belah Johor. So apa majlis-majlis yang biasa gunakan kuda kepang ni? Okay. Yang biasa gunakan kuda kepang ni apabila ada majlis-majlis kahwin dekat Johor, belah-belah Johor. Aku orang Johor, so aku tahulah. So kita orang bila ada majlis kahwin dekat Johor belah malam, pengantin dan orang kampung akan tengok persembahan kuda kepang. Itu biasa tradisi Johor lah. Diorang akan kumpul dekat kawasan lapang seperti Padang ke kawasan lapang. Okay. Kat situ kita orang kumpul ramai-ramai. Kalau dah pukul 11 ke 12 macam tu, barulah persembahan start. Awal-awal diorang bakar kemenyan. Lepas tu diorang buat satu bulatan, pusing dengan kuda kepang diorang. So awal-awal tu memang orang kata memang jinak lah, diorang masih sedar. So bila diorang in the middle part tu, diorang dah aura-aura alam gaib ni dah masuk dalam badan diorang, diorang dah separa sedar. So diorang akan dikawal, diorang separa sedar je. Yang kawal siapa? Yang kawal dia orang punya isim tu, dia orang punya pendamping. So kalau ada kawal, antara yang climax dia orang yang main kuda kepang ni, dia akan cari mangsa. Sama ada dia orang akan cari orang yang berbaju merah. Orang baju merah ni biasa dah kena aim lah. Biasa dia orang ada kaca kat tepi tu, dia orang akan lukakan bahu kat sini. Itu biasa bagi kita orang biasa. So kita orang kalau nak pergi kuda kepang ni, kita orang plan tak pakai baju merah. Yang berani pakai baju merah. Selain tu dia orang akan makan sabut kelapa. Sabut kelapa tu dia kokak macam tu je. Sebab dia orang tak sedar. Lepas tu makan kaca, panjat rumah orang, panjat pokok tinggi-tinggi, pokok kelapa tinggi-tinggi, dia panjat. So aku tak tahu nak cerita apa lagi banyak kan. Tapi itulah sedikit sebanyak tentang kuda kepang. Best lah kalau korang dapat tengok. Kalau korang nak ceburi ni, hati korang kena kental lah. Tak boleh. Kalau budak-budak biasa tu, aku tak sarankan lah. Tapi orang budak-budak yang memang jiwa dia memang nakal lah, kau nak try main lah, kau pergi. Kalau kau nangis, kau jangan balik rumah, kau nak jantan. Okay, tu je daripada aku. Assalamualaikum. Dah lu, bye.